Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa hudan. Amma ba'd. Qala Asy-Syekhul Mu'allif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. فَإِذَا عَلِمْتَ ذَلِكَ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِلْمَ أَشْرَفُ الْجَوْهَرَيْنِ وَأَفْضَلُهُمَا وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلَى أَدْنَى رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي. وَقَالَ صلى الله عليه وسلم نَظْرَةٌ إِلَى الْعَالِمِ ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ashrafi ahli jannati. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'u ummati. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang keempat, anjuran surah Khalid Al-Walid IPK Shah Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, tata cara ahli-ahli ibadah, ataupun diterjemahkan di sini jalan para abid. Kita telah masuk kepada akobah yang pertama. Sebelum ni mukaddimah, Imam Ghazali rahimahullah taala menceritakan secara ringkas satu persatu akobah, yakni dakian, halangan yang perlu direntasi oleh seseorang yang ingin berjaya menjadi ahli ibadah. Sekarang Imam Ghazali masuk secara terperinci menerangkan satu persatu. Yang pertama adalah aqabatul ilmi, dakian ilmu. Dalam kuliah yang lalu, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan lengkap dengan dalil daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu dan juga amal, betapa pentingnya ilmu dan juga ibadah, sehingga kan langit dan bumi ini pun dalam Al-Quran kita boleh fahami diciptakan kerana kedua-dua ini, kerana untuk ilmu dan juga untuk ibadah. Lalu Imam Ghazali sambung lagi, fa idza alimta dzalika, dalam terjemahan ini di muka surat 25. Apabila engkau ketahui yang demikian itu, makna engkau tahu bahawa ilmu dan amal ni adalah sangat berharga, sangat penting, sehingga langit dan bumi pun ada kait, penciptaan langit dan bumi pun ada kaitan dengan ilmu dan ibadah. Maka ketahuilah
bahawa ilmu itu yang terlebih mulia antara dua permata. Jadi sama-sama berharga, sama-sama bernilai, tapi kalau nak compare antara dua, masih lagi ilmu itu yang lebih mulia dan lebih afdal. Mana dalil? Yang demikian itu Nabi SAW telah bersabda. Kerana ilmu itu lebih diutamakan berbanding dengan amal, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kelebihan seorang alim berbanding seorang abid. Alim, orang yang ulama, seorang lagi abid, ahli ibadah tapi tidak alim. Tapi bukanlah kata alim sampai tak sembahyang, tak puasa, maknanya dia alim tapi dia bukanlah ahli ibadah. Yang basic-basic tu dia buatlah. Yang ni memang dia ahli ibadah. Tapi lebih lagi orang yang alim ini berbanding dengan ahli ibadah, seumpama kelebihan yang dikurniakan kepada saya berbanding dengan orang yang paling rendah di kalangan umat saya. Itu macam mana? Kan jauh kemuliaan Nabi SAW. Bukan berbanding dengan ulama, bukan berbanding dengan sahabat, berbanding dengan kalau ada satu orang lelaki yang paling rendah darajatnya di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Itulah perbandingan antara seorang alim dan seorang abid. Ini bukan nak memperlekehkan ibadah, tidak. Bukan nak memperlekehkan ahli ibadah, tapi nak menilai ilmu itu, betapa penting dan mulianya ilmu itu. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, satu pandangan ke arah orang alim itu lebih saya sukai berbanding dengan melakukan ibadah 1 tahun dengan puasanya, dengan solatnya. Ini juga bukan berarti kalau kita dah pandang muka orang alim, dah tak payah solat lah, dah tak payah puasa. Bukan. Solat dan puasa khusus yang wajib memang wajib ditunaikan. Tidak ditunaikan itu haram. Tapi maksudnya berbanding dengan orang yang rajin puasa sunat, rajin sembahyang sunat, kalaulah dapat lihat kepada wajah seorang alim itu lebih disukai oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, tidak mahukah aku tunjukkan kepada kamu akan orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga. Ahli syurga itu sudah mulia, tapi di kalangan ahli syurga yang paling mulia, nak tak saya tunjukkan? Lalu para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, bahkan tentulah kami nak. Lalu Nabi SAW menjawab, hum ulama'u ummati, mereka yang paling mulia di kalangan ahli syurga itu adalah ulama di kalangan umatku. Qala rahimahullah ta'ala, fabana laka anna al-ilma ashrafu jawharan minal ibadati, walakin la budda lil abdi minal ibadati ma'al ilmi, wa illa kana ilmuhu haba'an mansura. Lalu Imam Ghazali ambil kira, bila dengar kelebihan ilmu ni, kotlah ada orang jadi salah faham. Dia tak mau lagi nak ibadah sebab yang pentingnya ilmu, yang ibadah ni tak penting. Takut ada salah sangka macam itu. Terus Imam Ghazali menerangkan, maka telah jelas bagi kamu bahawa sesungguhnya ilmu itu merupakan yang lebih mulia mutiaranya berbanding dengan ibadah. Akan tetapi tak boleh lagi bagi seorang hamba itu daripada ibadah beserta dengan ilmu. Jangan sangka kamu dah ada ilmu dah tak payah ibadah. Jangan. Tak dapat tidak, kamu kena ibadah. Sekiranya tidak, maka ilmunya itu menjadi seperti debu yang berterbangan, tak ada makna. Asalnya ilmu itu dah jadi satu bangunan yang kukuh. Tiba-tiba oleh kerana tidak diamalkan ilmu itu, seperti sudah hancur jadi debu saja. Fa innal ilma bimanzilati syajarati wal ibadata bimanzilati samaratin min samaratiha. Kerana sesungguhnya ilmu itu menempati seperti pokok, dan ibadah itu menepati seperti satu buah daripada buah-buahan. Kita kalau kita tanam pokok, kita nak hasil. Terutama kalau bertani, kalau berkebun, tanam banyak pokok durian tak berbuah, kan sedih dia. Tanam banyak pokok manggis tak berbuah, sedih dia. Pokok dah ada tapi buah tak ada. Ilmu dah ada tapi amalnya tidak ada. Tapi kalau tak ada pokok boleh ada buah ke? Itu sebab tu ilmu lebih penting.
Kenalah ada pokoknya dulu, barulah dibaja, barulah disiram supaya ada buah. Tapi kalau tak ada pokok, diangan-angankan buah, ia tak jadi. Boleh je Ustaz, kita beli di kedai. Yalah memanglah. Tapi yang beli di kedai tu pun, yang jual tu pun dapat daripada orang yang tanam juga. Bukannya buah tu keluar macam itu, tanpa pokok. Jadi tetaplah pokok itu penting. Tetapi yang menjadi tujuan daripada pokok buah-buahan itu adalah buahnya. Fasyarafu lisyajarati idhiyal aslu, lakin al-ittifa'u bima yahsulu bi thamaratiha. Maka kemuliaan itu adalah pada pohonnya, sebab dia adalah yang asal. Tanpa pohon tadi tak adalah buahnya. Sebab itu anak bila hebat macam mana pun, mulia macam mana pun, alim macam mana pun, soleh macam mana pun, dia tetap kena muliakan ibu bapa dia. Kerana ibu bapa dia tu asal. Kalau tidak kerana ibu bapa dia, dia pun tak lahir ke dunia ni, dia pun tak hidup di dunia ni. Muncullah ibu bapa dia, lahirkan dia, kemudian jaga dia, beri makan, minum dan sebagainya. Sebab ibu bapa tu asal. Walaupun mungkin ibu bapa bukan orang alim, ibu bapa bukan orang yang hebat macam anak dia, tetapi oleh kerana dia asal, dia ada kemuliaan di situ. Oleh kerana dalam contoh ini, pohon itu adalah asal kepada buah, maka pohon itu mengambil kemuliaan tadi sebagai asal. Akan tetapi dapat manfaat itu adalah daripada buah. Jadi kita pun tak naklah hanya kan ada pokok saja, manfaatnya tak ada, buahnya tak ada. Yalah bolehlah buat berteduh, mungkinlah, tapi tak ada manfaat dari segi buah-buahannya. Jadi Imam Ghazali nak menekankan betul antara ilmu dan amal, ilmu lebih penting, lebih mulia, tetapi tak boleh ilmu kosong daripada amal, tak boleh. Fa idzan la budda lil abdi ayakuna lahu min kilal amrayni hazzun wa nasibun. Maka bagi seorang hamba tu tak dapat tidaklah dia itu mendapatkan habuan dan nasib daripada kedua-duanya, dengan salah satu saja. Walihada qala al-Hasanul Basri rahimahullah ta'ala, oleh karenalah al-Imam Hasanul Basri telah berkata, utlubu hadzal ilma talaban la yadurru bil ibadati, watlubu hadhihi al-ibadata talaban la yadurru bil ilmi. Hendaklah kamu menuntut akan ilmu ini, belajar ilmu agama ini, tapi sekira-kira menuntut yang tidak memudaratkan ibadah. Bukan hanya kata untuk mutalaah kitab, muzakarah, sembahyang pun tidak, zikir pun tidak. Janganlah sampai memudaratkan ibadah. Tuntut ilmu tu, time ibadah, ibadah. Dan tuntutlah ibadah ini, rajinlah buat ibadah, tapi bukanlah sampai memudaratkan ilmu. Ada orang hanya fokus ibadah saja. Bila kita ajak dia, jomlah kita ke majlis ilmu, dia kata dia sibuk, dia tak ada masa. Tidak boleh macam itu, kerana ibadah tu output, ilmu tu adalah input. Jadi kamu sudah ada input sedikit, kamu keluarkan output dia, kena ada input lagi. Jangan hanya alasan ibadah langsung tidak ada masa menuntut ilmu, juga tak betul, kata Imam Al-Hasanul Basri. Walamma istaqarra annahu la budda lil 'abdi minhuma jami'an fal ilmu aula bit taqdimi la mahalata li'annahu al-aslu. Apabila telah tetap pasti bahawa tidak boleh seorang hamba tu lari daripada kedua-duanya, mesti nak ada dua-dua sekali. Ilmu nak kena ada, amal juga nak kena ada. Fal ilmu aula bit taqdim. Imam Ghazali bawa balik kepada hakikat kemuliaan ilmu, maka tetap juga ilmu tu yang lebih aula didahulukan. Tak dapat tidaklah, kerana dia pun asal. Kamu nak kepada buah dia, kenalah ada pokoknya dulu. Walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Oleh kerana itulah Nabi SAW bersabda, ilmu itu ibarat imam kepada amal. Amal tu jadi makmum. Imamnya tak ada, makmumnya ada. Makmum lah, imam tak ada. Kena ada imam. Makmum ramai ke, seorang ke, kalau imam tak ada, tak adalah makmum. Imam cukup seorang. Wa inna masaral ilmu aslan matbu'a, hanya saja jadilah ilmu itu punca yang dipatuhi.
yalzamuka taqdimuhu 'alal ibadati li amrayni. Kamu itu perlu mendahulukan ilmu berbanding dengan ibadah kerana dua sebab. Ahaduhuma litahsula lakal ibadatu wa taslama. Kalau orang tanya, manalah saya menuntut ilmu ni slow sikit lah, ngantuk, payah faham. Kalau ibadah tak apa, senang. Saya ingat saya fokus ibadah je lah kot. Menuntut ilmu ni kasi orang lain je lah. Jangan. Kerana apa? Kalau kamu tak tuntut ilmu, ibadah kamu pun tak diterima nanti. Rosak ibadah kamu nanti. Yang pertama kata Imam Ghazali adalah supaya terhasil bagi kamu ibadah dan selamat ibadah yang kamu lakukan itu. Fa innaka awalan yajibu alaika an ta'rifal ma'buda thumma ta'budahu. Imam Ghazali terus bawa kepada jenis-jenis ilmu. Supaya selamat ibadah kita ni, ada ilmu-ilmu yang fardu ain, yang kita tak boleh lari. Pertama kata Imam Ghazali, sesungguhnya kamu nombor satu sekali wajib ke atas kamu itu bahawa kamu kenal apa yang kamu sembah, barulah kamu menyembah. Kalau kamu tidak kenal Allah, jadi kamu kata saya sembah Allah tu kosong daripada makna. Macam mana kamu boleh sembah tapi kamu tak kenal? Wa kaifa ta'budu man la ta'rifu bi asma'ihi wa sifati dzatihi wa ma yajibu lahu wa ma yastahilu fi na'tihi. Macam mana kamu nanti akan beribadah menyembah kepada sesuatu yang kamu tak kenal pun nama-namanya, kamu tak faham pun sifat-sifat zatnya, kamu juga tak tahu apa yang mesti ada padanya, apa yang mustahil pada sifatnya. Macam mana kamu nak beribadah tu? Farubbama ta'taqidu fihi wa fi sifatihi syai'an wal iyadu billahi mimma yukhaliful haqqa fatakunu ibadatuka haba'an mansura. Boleh jadi dengan kejahilan kamu tadi, tak belajar ilmu akidah, tak faham ilmu tauhid, kamu berkeakidah pada Allah Ta'ala atau pada sifat Allah tu sesuatu waliyazubillah yang menyalahi kebenaran. Pernah dulu kecoh sekejap, ada orang kata Allah tu adalah sejenis makhlukan halus. Allah pula makhluk tu macam mana? Halus atau kasar, Allah bukan makhluk, Allah khaliq. Tapi katanya dia tersalah cakap, dia tak maksudkan begitu. Kena istighfar lah, kena taubat lah. Kalau memang dia maksudkan Allah tu makhluk, boleh jadi kafir lah. Allah pula makhluk. Ini contoh ya. Orang tidak ambil berat, akhirnya dia boleh membayangkan Allah tu seperti makhluk, duduk di satu tempat, bergerak ke sana kemari. Ini adalah kejahilan dari dalam ilmu yang pertama, iaitu ilmu akidah. Maka jadilah ibadah kamu tu sia-sia, seperti debu juga. Sebab akidah tu asas. Kalau akidah rosak, rajinlah sembahyang, rajinlah puasa, tapi di sisi Allah itu sia-sia. Wa qad syarahna ma fi dzalika min al-khataril azim fi bayani ma'na su'il khatimati min kitabil khawfi min jumlati kutubi ihya'i ulumiddin. Kami dah syarahkan panjang lebar dah tentang kepentingannya ilmu akidah ni dan bahaya yang besar ketika mana kami menerangkan tentang isu su'ul khatimah. Na'udzubillah, kita hidup atas dunia ni, kadang-kadang kita itu ada jatuh bangun kita, ada dosa maksiat kita, ya, ada kesalahan-kesalahan kita. Tapi kita sebagai orang beriman, tentulah kita nak penghujung hayat kita tu baik. Tak maulah penghujung hayat tu dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan maksiat, apatah lagi na'udzubillah mati dalam keadaan kufur. Kita tak mau. Jadi Imam Ghazali terangkan, antara sebab su'ul khatimah adalah akidah yang menyeleweng. Daripada kitab yang Imam Ghazali namakan Al-Khawf, iaitu kitab takut kepada Allah, iaitu termasuk dalam kitab-kitab yang terkandung dalam Ihya Ulumuddin. Qala rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali bawa pula kepada ilmu yang kedua. Akidah penting, kena ada makrifatullah, kena kenal. Jangan bayangkan Allah tu seperti makhluk, jangan bayangkan Allah tu lemah, jangan bayangkan Allah itu lupa, sakit dan sebagainya.
Kemudian dah kenal Allah Ta'ala, dah faham tauhid, bahawa kita menyembah Allah yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa, yang Maha Berkehendak, yang Maha Mengetahui. Summa yajibu alaika an ta'lama ma yalzamuka fi'luhu minal wajibati syar'iyyati ala ma umirta bihi litaf'ala dhalika. Kemudian wajib ke atas kamu bahawa kamu tu tahu apa yang melazimi melakukannya, maknanya yang kamu mesti buat daripada kewajipan-kewajipan syarak. Kamu kena tahu. Kok nanti kamu tak tahu, kamu tak buat. Seperti mana yang kamu diperintahkan untuk melakukan. Wa ma yalzamuka tarkuhu minal manahi litatruka dzalika. Kena tahu juga perkara-perkara yang dilarang supaya kamu meninggalkannya. Kadang-kadang orang tu buat satu dosa, bila ditegur, oh iya kan, dah saya tak tahu pun benda ni haram. Jangan kan, biasa je. Ada orang sampai tak tahu kata benda tu haram. Wa illa fa kaifa taqumu bi ta'atin la ta'rifuha ma hiya. Kalau kamu tak mengaji ilmu fiqh, ni ilmu fiqh ya. Jadi macam mana kamu boleh mendirikan ketaatan yang kamu pun tak tahu apa dia ketaatan? Wa kaifa hiya, macam mana bentuk dia? Wa kaifa yajibu an taf'ala, macam mana kamu nak melaksanakan kamu tak tahu? Kaifa tajtanibu ma'asi la ta'lamu annaha ma'asi hatta la tuqi'a nafsaka fiha. Dan macam mana kamu menjauhi maksiat-maksiat yang kamu pun tak tahu kata benda tu maksiat, sehingga kamu tu tidak menjerumuskan diri kamu ke dalam maksiat tadi. Kamu kena tahu lah dulu benda tu maksiat. Kita jalan di jalan raya, kita tak tahu kata no entry, kita belasah masuk lah rupanya no entry. Ya, kita tak tahu kata one way, dan nyaris lah accident dengan kereta belah sana. Rupanya one way. Macam mana kita nak buat, kita tak tahu. Kena tahu dulu. Fal ibadatu syar'iyyatu kat taharati was salati was shaumi wa ghairiha yajibu an ta'lamaha bi ahkamiha wa syara'itiha hatta tuqimaha. Maka ibadah-ibadah syarak seperti bersuci, solat, puasa dan lain-lainnya, wajib kamu itu tahu tentang ibadah-ibadah ini dan juga hukum hakam dan syarat-syaratnya, sehingga kamu melaksanakannya dengan elok. Farubbama anta muqimun ala syai'in sinina wa azmana mimma yufsidu alaika taharataka wa salawatika. Boleh jadi kamu ni istiqamah buat satu-satu ibadah tu bertahun-tahun, dah berzaman dah, tapi kamu buat benda yang merosakkan wuduk kamu. Kamu tak tahu kata wuduk kamu dah batal, ya, sebab tak mengaji, ataupun membatalkan solat kamu. Wa yukhrijuhuma an kaunihima waqi'ataini ala wifaqis sunnati. Dan perbuatan yang kamu buat itu menyebabkan terkeluarlah taharah kamu tadi, wuduk kamu tadi, ataupun solat kamu tadi, daripada ianya itu dianggap berlaku mengikut sunnah, iaitu mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anta la tash'uru bizalika, padahal kamu tak perasan pun. Kamu dah sangka selesai dah aku mayang, dah selesai dah aku buat ibadah, rupanya tak betul. Bertahun, puluhan tahun, punca tak mau mengaji. Jadi ada kan orang-orang yang berhijrah daripada keadaan yang lalai, mungkin daripada dulu gaya hidup artis lah itu ini. First thing, jangan terus berceramah, jangan terus berdakwah, ya. Mengaji dulu, ambil ilmu dahulu. Setelah ada kesediaan, barulah pergi kepada next level. Bimbang, kalau tidak nanti berlaku kesilapan-kesilapan yang dia sangka betul. Warubbama ya'taridu laka muskilun wa la tajidu man tas'aluhu an zalika wa anta ma ta'allamtahu. Dan boleh jadi berlaku pada kamu satu perkara yang muskil. Ini apa hukum ni? Boleh ke tak macam ni? Sah ke batal? Dan kamu tak dapat pula orang yang kamu boleh tanya. Semua pun bakal tak tahu, aku pun tak tahu. Sebab kamu pula tidak belajar. Jadi kena belajar ilmu fiqh, hukum hakam, fardu ain kena belajar, fardu kifayah kalau sesuai, kalau mampu. Summa madaru hadha sya'ni aidan ala al-ibadatil batinati.
Dah selesai Imam Ghazali sentuh tentang ilmu tauhid, tentang ilmu fiqh. Imam Ghazali bergerak tentang ilmu yang ketiga, iaitu ilmu tasawuf. Kemudian paksi kepada urusan agama ni, itu juga bergantung kepada ibadah batin. Nah, jangan ingat ibadah zahir sudah memadai. Apa dia ibadah batin? Allati hiya masail qalbi yajibu an ta'lamaha minat tawakkuli wat tafwid wal ridha was sabri wat taubati wal ikhlasi wa ghairi zalika. Pekerjaan-pekerjaan batin ni kenalah kamu tahu supaya kamu boleh beramal. Seperti tawakal. Tawakal ni kita bergantung, yakin, harap kepada Allah SWT semata-mata. Tawakal bukan makna tidak usaha, tidak ikhtiar. Bukan makna tak pergi kerja, tak berniaga. Saya tawakal kepada Allah, bukan. Sila bekerja kalau kamu berada pada posisi bekerja. Sila berniaga kalau kamu tu seorang peniaga. Tapi dalam kamu bekerja dan berniaga, kamu bulat yakin bahawa tidak sebutir nasi pun akan masuk ke dalam mulut kamu, kecuali itu adalah ketentuan Allah. Tidak sekeping roti pun akan terlepas daripada kamu kalau itu sudah ada dalam rezeki kamu. Itu maksud tawakal. Bukannya tidak berusaha, tidak. Itu salah, itu jabariyah. Wat tafwid, dan kamu serah bulat-bulat urusan kepada Allah Ta'ala. Ya usaha, zahir kita minta tolong dengan orang ni, dengan Tan Sri ni, dengan Datuk Sri ni, ya dengan orang itu orang ini. Tapi kena serahkan urusan sebenar, nasib kita kepada Allah Ta'ala. Wa ridha. Benda dah berlaku, dah macam mana? Memang kita tak suka, tapi benda tu berlaku, kita redha sebagai takdir. Tapi sebagai benda itu maksiat, kita tidak redha lah. Semalam misalnya satu orang dibunuh, ya, kawan kita pula tu sedih, kita tengok orang dia baik, kita gamak dia bunuh orang, ya. Adakah kita boleh tidak redha dengan kematian dia? Tak boleh. Kita kena redha. Tapi boleh tak kita redha dengan pembunuhan itu? Tak boleh. Kerana pembunuhan itu maksiat. Kita kena benci kepada perbuatan membunuh itu. Tak boleh redha. Cuma kita redha takdir tadi. Yang dah berlaku tu kita redha. Dan sabar, dan taubat, dan ikhlas, dan yang lain-lain daripada itu yang akan datang sebutannya nanti insya-Allah Ta'ala. Jadi ini kerja hati. Sama-sama semayang, mana kita tahu dia ikhlas tak ikhlas. Jangan kita cek ikhlas orang. Kita tengok dia macam tak ikhlas. Nah, ikhlas tu kan benda dalam hati dia. Kau ceklah hati kau sendiri, kau tahu. Kau rasa kau ikhlas tapi kau rasa tak ikhlas. Macam mana nak tahu ikhlas tak ikhlas? Exit test dia, orang puji ke orang keji sama. Kita susah lah. Kalau orang puji suka, kalau orang keji kita susah hati kita. Macam mana ni? Jauh lagi kita daripada ikhlas. Kalau orang ikhlas kata Allah, tak kamu nak kata apa? Bukan kamu yang bagi aku pahala, bukan kamu yang nak buka pintu syurga untuk aku, aku buat ni sadar Allah. Itu betul-betul ikhlas. Payah lagi tu. Dan wayajibu an ta'lama manahiha allati hiya ad-dadu allati hiya aqdadu hadhihi al-umuri kas-sukhti wal amali wal riya'i wal kibri litajtaniba zalika. Dan wajib juga kamu tahu larangan-larangan batin. Bukan kamu tahu ibadah batin saja. Larangan batin kamu tahu, iaitu lawan daripada yang tadilah. Kalau lawan daripada tawakal, dia sangka usaha ikhtiar dia yang bagi dia dapat. Jadi sombong, akulah yang pandai, akulah yang strategis, akulah yang ini. Jangan. Ataupun tidak serah nasib dia kepada Allah, serah nasib kepada manusia, atau tidak redha dengan takdir Allah. Seperti as-sukhti, dia marah, dia tak redha, dia tak sabar. Wal amali, panjang angan-angan, tak apalah, sok-sok kita pencin, kita fokuslah majlis ilmu ibadah ni lah, sibuk angan-angan. Esok kita pergi Mekah, kita taubat lah, nak enjoy dulu, angan-angan. Kau tahu bila pergi Mekah, kan mati dulu ke macam mana? Kau tahu umur panjang sampai pencin, kau dipencinkan awal oleh Allah Ta'ala, meninggal terus, tak sempat bertaubat. Dan riak, buat sesuatu kerana makhluk, bukan kerana Allah. Wal kibri, takabur, rasa diri hebat, pandang orang lain hina, tolak kebenaran. Supaya kamu dapat jauhi larangan-larangan. Fa innaha hadhihi fara'id.
Kalau orang tu nak apa pula nak belajar tasawuf lah apa semua ni, fiqh juga lah. Jangan, kata Imam Ghazali. Kerana sesungguhnya ini adalah fardu. Kamu tak tergamak tinggal sembahyang, tapi kamu tergamak tinggalkan sabar, tinggalkan redha, tinggalkan tawakal. Ini sama-sama fardu. Wa nasallahu ta'ala 'ala al-amri biha wa nahyi an adaliha fi kitabihil aziz wa 'ala lisan nabiyhi sallallahu alaihi wasallam kama qala Allah ta'ala. Bahkan apa yang saya sebut tadi, kata Imam Ghazali, Allah yang sebut, Allah yang perintah, Allah yang larang daripada sifat-sifat yang keji dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi atas lisan Nabi SAW, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini Allah suruh, maka kepada Allah lah kamu itu hendaklah bertawakal. Kalau memang kamu orang beriman, kena ada tawakal kepada Allah. Usaha silakan, ikhtiar tidak salah, tapi hati bulat yakin akhirnya apa yang Allah takdirkan yang akan berlaku. Orang boleh buatlah macam-macam perancangan, macam-macam konspirasi, macam-macam fitnah, ya boleh, tapi akhirnya ketentuan Allah yang akan berlaku. Kalau Allah takdirkan kita dimudaratkan oleh makhluk, dia dimudaratkan, tak boleh kita lagi. Tapi kalau Allah takdirkan kita selamat, macam mana sekalipun orang usaha ikhtiar untuk merosakkan kita, kita tak akan rosak. Kena tawakal macam itu. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ini perintah suruh syukur. Syukur ni bukan dengan lidah, syukur ni dengan hati. Ya, lidah boleh ucapkan alhamdulillah, tapi kalau orang tu alhamdulillah syukur kerana saya dinobatkan sebagai juara ratu cantik pakaian renang, syukur tu? Tak syukurlah, sebab kamu menggunakan nikmat Allah untuk buat maksiat kepada Allah, walaupun lidah kamu kata alhamdulillah. Jadi syukur ni sebenarnya terbit dari hati. Alhamdulillah tu hanya penzahiran kepada kesyukuran. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah, dan tidak adalah sabar kamu itu kecuali dengan Allah. Kalau tak ada Allah dalam hati kita, payah nak sabar. Kita diuji macam-macam, ya tak sabar kita. Kalau ada Allah dalam hati, tak apa. Kita tahu zahir manusia yang sakiti kita, zahir dia ni yang cakap macam-macam dengan kita. Tapi kalau kita hakikat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang ciptakan kamu dan apa yang kamu amalkan. Jadi Allah tu sakiti kita, itu kan dalam takdir Allah juga. Jadi kalau kita boleh melihat itu sebagai takdir Allah, tidak adalah kita itu merasa tersakiti, ya. Jadi kita kena melihat ini sebagai apa yang Allah Ta'ala tentukan kepada kita, lalu kita sabar. Wa qauluhu wa tabattal ilaihi tabtilan, ay akhlis ilaihi ikhlasa. Hendaklah kamu itu bertabattul kepada Allah. Apa dia tabattul? Iaitu hendaklah kamu ikhlas melakukan sesuatu kepada Allah, semata-mata kerana Allah. Wa nahwa zalika minal ayati kama naqsa 'alal amri bis salati was shaum, dan ayat-ayat seumpama itulah dalam Quran. Sebagaimana Allah yang memerintahkan kita solat puasa, Allah yang memerintahkan kita supaya tawakal, supaya sabar, supaya redha. Kenapa kamu beza-beza kan? Bab solat puasa kamu terima, kamu belajar. Bab tasawuf kamu tak ambil tahu. Itu maksud Imam Ghazali, ya, rahimahullah ta'ala. Fama laka akbalta ala salati awis sawmi wa tarakta hadhil fara'id. Ni apa keheh kamu ni? Bila kau macam itulah, fama laka, keheh mikir ni. Kamu menghadap pada semayang puasa, tapi kefaduan batin kamu tak ambil hirau pun. Wal amru bihima min rabbin wahidin fi kitabin wahidin, padahal yang memerintahkan dengan kedua-duanya, yang suruh ibadah zahir dan suruh ibadah batin itu kan Tuhan yang satu dalam kitab yang sama. Kenapa kamu ada diskriminasi macam itu? Bal ghafalta anha, bahkan kamu lalai daripada ibadah batin. Fala ta'rifu syai'an minha bi fatwa man asbaha bi'ajili hazzihi mashrufan hatta sayyara al-ma'ruf ma'rufa munkara wal munkara ma'rufa. Bahkan kamu lalai daripada tasawuf, kamu tak tahu pun apa satu tentang tasawuf, kamu pegang fatwa
orang yang mendahulukan dunia. Kan ada orang tolak tasawuf, kata dia ni tasawuf bukan ajaran Islam. Tasawuf ni pengaruh Hindu. Dia pasal ada elemen-elemen dia tu, apa tu, meditate, ya. Bukan meditate, ingat Allah. Allah bizikrillah kita tatma'innul qulub. Memanglah nampak macam meditate, pejam mata dia. Itu kan ingat Allah. Kamu nak sama macam Hindu ni macam mana? Ya, dalam perarakan Maulid Rasul kamu samakan macam perarakan Tai Pusat. Tai Pusat itu kan perarakan syirik. Perarakan Maulid Rasul kan mengingati kelahiran Nabi SAW. Jadi ini orang, dia itu lebih cenderung kepada habuan yang segera, habuan dunia. Orang duk puji bagus ustaz ni, ustaz sunnah. Dan hingga menjadilah perkara makruf tu dituduh sebagai munkar, dan perkara munkar biar hati itu bergelumang dengan dosa-dosa batin dah jadi makruf pula. Wa man ahmala al-ulum allati sammaha Allahu fi kitabihi nuran wa hikmatan wa huda wa aqbala amma bihi yaktasibul harama wa yakunu masilatan lil khutami. Dan dia ikut orang yang mencuaikan ilmu yang Allah namakan dalam Al-Quran tu nur. Tak ada dalam Quran tasawuf. Yalah, Allah tak namakan tasawuf. Dia namakan tasawuf tu ulama. Tapi ilmu tu ilmu yang sama. Ilmu membersihkan hati. Dalam Quran sebut itu nur, ataupun hikmah, ataupun huda. Benda sama lah. Sama juga, ya. Dalam Quran tak ada kata ilmu fiqh, atau ilmu tasawuf, atau ilmu tauhid. Tak ada. Tapi isinya kan ada. Dan orang ini akhirnya menghadap kepada benda-benda yang dia itu mengambil habuan yang haram dan menjadi pancing kepada habuan dunia. Sekarang orang tak ada masalah. Kalau dibayar dia sanggup buat apa saja. Fitnah kah? Ya. Dusta kah? Ya. Jadi dibayar. Ama takhafu ayyuhal mustarshidu an takuna mudayyan li syai'in min hazihi alwajibati bal li aksariha. Kamu tak takut ke, wahai orang yang nak cari kebenaran, nanti kamu tu mensia-siakan sesuatu daripada kewajipan ini? Bahkan kebanyakan kewajipan tu kamu tak ambil tahu pun, kamu tak takut ke? Wa tashtaghilu bi salati tatawwu'i wa shaumin nafli fatakunu fi la syai'. Kamu menyibukkan diri dengan melakukan salat sunat, buat puasa sunat, tapi tak ada apa-apa, sia-sia. Sebab kamu takabur, kamu hasad, kamu riya, kamu ujub. Tak takut ke? Wa rubbama anta musirun ala ma'siyatin min hazil ma'asi tastajibu bihanna. Dan boleh jadi kamu ni orang yang berkekalan melakukan maksiat batin, sehingga menyebabkan kamu itu akan masuk neraka, waliyazubillah. Wa tatruku mubahan min ta'amin aw syarabin aw naumin tabtaghi bihi qurbatan ila Allah azza wa jalla fatakunu. Ini kan KFC ni Amerika punya. Asalnya dulu Amerika yang kamu makan kat Malaysia ni kan, ayam dia dah sembelih, dah masak, ada cok halal jadi. Apalah, hak dia lah, dia tak mau makan. Baguslah untuk diri dia, okeylah, kita pulang. Jimat subhan ni tak ada cok halal jakim. Kononnya kamu tu mencari menghampirkan diri kepada Allah, tapi sebenarnya tak ada nilai, ya, sebab batin penuh dengan penyakit, penuh dengan dosa. Wa asyaddu min zalika kullihi annaka takunu fi aslil amali wal amalu ma'siyatun mahdhatun fatazunnuhu niyyata khairin ya bijahlika bil farqi bainahuma. Yang lebih parah daripada semua itu, kamu rupanya jadi tawanan angan-angan. Kamu asyik tangguh nak buat baik, kamu asyik tangguh nak tinggalkan maksiat, padahal angan-angan itu sendiri dah maksiat dah. Kamu menyangkakan itu niat baik. Kamu sangkakan nanti tahun depan aku taubat itu niat baik. Itu angan-angan. Jadi kamu nak taubat, bagus sekarang. Belum tentu kamu hidup sampai petang. Kenapa tahun depan baru nak taubat? Kenapa bulan depan baru nak pergi majlis ilmu? Kenapa besok baru nak start beribadah? Di hari ini, besok datang, tapi belum tentu besok datang kita hidup. Jadi kata Imam Ghazali, angan-angan tu itu adalah maksiat. Niat baik itu dituntut. Jadi oleh kerana kamu jahil beza antara angan-angan dan niat baik, kamu tertipu.
wa taqarubihima fi ba'dil wujuh, kerana kedua-duanya itu akan nak sama. Niat baik tu akan nak sama dengan apa itu angan-angan. So kamu kaya aku bagi dia surau ni tak sakit kisah, saya tangguh. Oh, bagus kan tu, niat baik lah. Niat baik lah tu. Tapi macam mana nak beza angan-angan dengan niat baik? Angan-angan kan ada usaha ikhtiar. Ya. Maaf, betul niat baik tu ada usaha ikhtiar. Kalau angan-angan dia tak ada usaha ikhtiar. Bukan kata satu orang yang dia berniaga, dia nak untung satu bulan 10 juta, dia angan-angan. Bukan. Yang seorang ni hanya nak untung 10,000, maka dia tidak angan-angan. Bukan. Kalau yang nak 10 juta tu dia usaha, dia buat planning, dia buat dia punya apa tu, fokus dia ambil tim dia, hak ni hang buat ni, hak ni buat tu, dia bukan angan-angan. Dia sedang berniat. Ya, tapi hak seorang aku 10,000 sebulan tak apa dah. Kedai pun tak buka. Lena sampai petang. Stok pun tak tahu. Ya, staff pun tak mau nak jimat kos. Ya, dia seorang dia yang nak kerja jimat lah, tapi kedai tak buka lah, pasal hang balik lambat. Itu angan-angan. Padahal dia nak 10,000 lah sebulan. Pasal dia tak ada usaha ikhtiar. Jadi kalau betul kita itu niat baik, dalam keadaan kita belum kaya ni, kita sudah ada bantu surau tapi ikut kemampuan lah. Baru kita kata sok kaya cover semua tu niat baik. Pasal lah pun hang dah buat. Tapi kalau lah pun sekupang pun hang tak bagi, sok kaya hang nak cover semua, tak lah pun sekupang hang rasa berat. Nak cover sampai ratus-ratus ribu, tak lah pun. Itu beza dia. Ya, NATO lah, no action, talk only. Nauzubillah. Baik. Sikit lagi lah. Wa kadzalika takunu fi jaza'in wa sukhtin fatazunnuhu tadarruan wa ibtihala. Kadang-kadang kamu tu dalam keadaan marah dengan takdir Allah. Kamu tu keluh kesah dengan takdir Allah. Tapi kamu menyangka kamu sedang merayu-rayu kepada Allah, padahal nak paksa Allah. Ya, tak puas hati apa yang berlaku. Dia ada beza. Orang yang betul-betul tadarru', dia dah redha dengan takdir Allah. Kemudian dia sebagai hamba, dia serahlah, ya Allah, ya, bantulah hamba-Mu ni lemah, tak ada usaha ikhtiar dah, melainkan Kamu lah ya Allah. Ni kerana doa pun banyak nak marah. Oh, ya Allah, hancurkanlah mereka semua. Ya. Nah, mana hang tahu tu kan saudara hang satu agama, mana tahu hang salah dia betul. Hang nak bagi hancur semua. Kemudian kamu boleh jadi dalam keadaan riak semata-mata, dan kamu menyangka itu kamu sedang memuji Allah. Duk nak meriak, tapi kata orang saya kapan, bukan nak riak, cuma nak ceritalah nikmat Allah ni. Tengok, boleh jadi betul. Boleh jadi orang tu tak nak menunjuk apa, cuma nak cerita betapa Allah bagi nikmat kepada dia. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhan kamu cerita. Tapi nak beza hati. Memang kamu nak cerita nikmat Allah ke, atau kamu nak menunjuk-nunjuk kepada manusia? Kemudian kamu menyangka itu adalah menyeru manusia kepada kebaikan, dan kamu menyangkakan maksiat kamu kepada Allah itu adalah ketaatan, dan kamu mengharap pahala yang besar pula tu, padahal kamu melakukan kesalahan. Kamu nak anggap tu kebaikan, kamu duk tunggu dapat pahala, dapat pertolongan, maka kamu berada dalam tipu daya yang besar dan juga kelalaian yang sangat buruk. Fahadhihi wallahi musibatun. Yang macam ni demi Allah, kata Imam Ghazali, ini musibah besar bagi orang yang beramal tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama naqta'udha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum.